bercerita ataupun membentangkan satu perkara yang kita rasa agak perlu, yang memandangkan senario hari ini, yang mana yang spesifik isu ialah berkaitan dengan rakyat Malaysia di Sweden yang ditahan dan kes anak-anak mereka tinggal dalam keadaan yang agak meragukan. Kita melihat perkembangan yang berlaku di Sweden itu dengan penuh kerisauan sebenarnya, bila kita dapat tahu yang anak-anak orang Islam dalam keadaan yang tertekan, mungkin daripada sudut makanan, mungkin daripada sudut budaya, mungkin juga daripada sudut tekanan tidak dapat bersama, mungkin agama ke, bersama dengan ibu bapa mereka yang telah dipisahkan sejak 18 Disember lagi. Jadi kita di sini, rakyat Malaysia, setelah mendapat tahu keadaan yang berlaku, berbincang di antara NGO kita untuk mencari kaedah bagaimana keadaan ini dapat dirungkai, diselesaikan dengan cara yang terbaik, melihatkan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan. Yang terpenting adalah menentukan anak-anak yang terlibat ini mendapat keadilan daripada sudut kemanusiaannya, daripada sudut agama dan budayanya. Jadi dalam jumpaan yang kita adakan, Datuk Jamal mengambil inisiatif untuk kita mengambil langkah-langkah tertentu, dan kita telah berbincang dan memanggil kawan-kawan kita yang arif dalam sudut undang-undang untuk mencari kaedah bagaimana perkara ini dapat dileraikan dengan semangat kemanusiaan yang terbaik lah. Kita tak nak cerita pasal kemanusiaan daripada satu aspek, dan ketidakadilan dalam satu aspek tertentu. Di sini kami ingin mendesak pihak kerajaan terutamanya untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif ataupun yang cepat, supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Dan juga semua rakyat Malaysia diberitahu akan senario yang berlaku di Sweden ini. Kerana hampir sebulan lebih daripada 18 hari bulan Disember yang lepas, baru kita dapat maklumat ini ataupun kita diberitahu oleh media-media pada beberapa hari yang lepas, kita dapat tahu. Dan perkara ini telah terjadi lama. Jadi persoalannya, kenapakah tindakan daripada kerajaan kita sendiri lambat bertindak? Dan kalau kita dimaklumkan bahawa dua orang yang ditahan ini adalah daripada tenaga kerja daripada kedutaan, iaitu daripada tourism. Dan kita juga mendesak pihak kedutaan embassy daripada Sweden yang berada di Kuala Lumpur ini supaya pertamanya menjelaskan kepada seluruh rakyat Malaysia apakah tindakan yang akan dilakukan kepada dua orang yang ditahan ini berserta dengan anak-anak mereka. Kalau kita dilihat ataupun kita membaca melalui blog, melalui internet dan sebagainya, kedua-dua ibu bapa ini telah pun melanggar undang-undang di Sweden, iaitu Undang-Undang Hak Asasi Penjagaan Kanak-kanak. Iaitu kanak-kanak tidak langsung boleh diapa-apakan ataupun dipukul ataupun diderakan. Tapi di dalam kes ini kita melihat ibu bapa tersebut, seorang Melayu yang beragama Islam, hanya untuk mendisiplinkan anak mereka kerana tidak bersembahyang, kerana tidak menunaikan salah satu tanggungjawab menunaikan sembahyang. Dan dia telah pun melakukan sesuatu yang sepatutnya mengikut ajaran yang telah pun diletakkan di dalam Al-Quran sendiri. Tetapi akibatnya, akibat daripada itu, kerana ia juga melanggar hak asasi
penjagaan kanak-kanak di Sweden, maka ibu bapa tersebut ditahan sehingga sekarang dan belum lagi dibicarakan sehingga sekarang. Sebulan. Dah sebulan lebih ya. Ada sebulan lah. Tetapi ia juga berkaitan dengan kita di sini ya. Ini menjadikan pengajaran kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu beragama Islam. Inikah hak kebebasan yang kita mahukan, sehingga ajaran agama Islam yang sepatutnya yang kita perlu didik kepada anak-anak kita tidak dapat dilaksanakan. Jadi hak kebebasannya bagaimana kita mahukan. Tetapi di sini yang paling mustahaknya kita meminta pihak kerajaan supaya dengan segera menangani masalah untuk penjagaan anak-anak tersebut, 4 orang anak tersebut supaya mencari kaedah yang sesuai supaya anak-anak tersebut boleh dibawa pulang ataupun setidak-tidaknya anak-anak tersebut diberikan penjagaannya kepada orang-orang Muslim di sana. Kalau kita lihat di Sweden saja ada lebih kurang sejuta penganut agama Islam ataupun umat Islam di Sweden. Jadi kenapakah perkara ini harus berlaku? Dan pihak kami juga NGO Islam di Malaysia ini dan seluruh NGO di sini telah berusaha berhubung dengan pihak-pihak NGO yang berlatar belakang ke Islam di Sweden. Ya, InsyaAllah dalam sehari dua ini kita akan tahu perkembangannya. Bagaimanakah NGO Islam di Sweden dapat membantu perkara ini. Dan di sini kami juga bersedia untuk menawarkan diri membantu mangsa tersebut daripada segi guaman ataupun rundingan dengan pihak Sweden. Ya. Di sini kami ada beberapa orang peguam volunteer yang ingin membantu perkara ini. Jadi jika perkara ini lambat juga, masih lagi kita belum tahu dalam tempoh waktu yang terdekat ini, InsyaAllah kami akan bertindak sendirian. Dan kami juga memberi tempoh sehingga hari Jumaat ini kepada pihak kedutaan supaya memberikan penjelasan kepada kami apakah tindakan yang perlu diambil dan apakah jalan penyelesaian. Jika tidak, kami selepas sembahyang Jumaat pada hari Jumaat ini akan buat demo di hadapan kedutaan Sweden. Daripada apa yang berlaku, kami telah diminta actually oleh Datuk ini untuk membantu sebagainya. Jadi cadangan yang kami akan buat adalah kami akan ke sana, ke Sweden dalam masa yang terdekat bersama dengan next of kin ataupun ahli keluarga terdekat bagi pihak suami isteri, antara daripada sama ada daripada sebelah suami ataupun isteri. Because of this, kita juga terdapat 2-3 version berkenaan dengan tahanan riman. Ada yang katakan riman akan tamat hari ini, ada yang akan kata riman akan tamat pada 26 hari bulan. So whatever it is, on the 27th there will be a decision sama ada dia akan tuduh pasangan di mahkamah ataupun dilepaskan dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi sekiranya dituduh mahkamah, apa yang kita pohon ataupun kita harap daripada pihak berkuasa Sweden, to let the kids give evidence first. Bagi diorang bagi keterangan, because I understand from their point of angle, I hope so, if jangkaan kita di tepat. Sebab jika dibenarkan kanak-kanak berbalik ke Malaysia dan sebagainya, kemungkinan it will frustrate the whole proceedings, because keterangan daripada kanak-kanak itu diperlukan. Jadi kemungkinan kalau boleh kita dulukan keterangan mereka ni, kemudian next of kin of the family will bring the kids back home. Itu our most important objective. Okay. Kemudian and then kita tak boleh tikaikan sebenarnya undang-undang di Sweden, because itu undang-undang dia dan di kita undang-undang kita mungkin berbeza, mungkin ada yang sama. Jadi itulah apa yang our mission actually, if I can use that word actually, our mission, just to rescue the kids first and then to assist with the family. And then in this matter pun kalau boleh, I will not use the word desak and sebagainya, because that one is not part of our mission tadi saya katakan tadi. Cuma saya kata kalau boleh pihak-pihak kerajaan dibagi kerjasama lah untuk kami bagi akses pada existing lawyer, the so-called lawyer yang di-appointed oleh
yang dikatakan mewakili pasangan ni, dan juga kepada pegawai kita di sana lah untuk menyenangkan urusan kita. Jadi apa yang saya harapkan, saya guna the word saya at this point, supaya bila saya balik nanti kita boleh bagi gambaran yang sebenarnya, the most precise and concise what actually happened di Sweden, supaya kita dapat sedapnya, rather than kita ni tuduh macam ni dan we become emotional, that kind of thing. So that's my part. Nabi SAW telah berkata dalam satu hadis yang sahih, yang tugas ayah itu adalah untuk memukul si anak. Ini adalah perintah SAW, dan ini sebahagian daripada ajaran Islam, dan undang-undang Islam itu adalah sebahagian daripada agama Islam, dan kebebasan untuk melaksanakan agama Islam itu termaktub dalam United Nations Charter artikel 19 dan artikel 18. Freedom of worship, freedom to practice your religion. Ini adalah satu charter yang telah ditandatangani oleh Sweden untuk menghormati hak sesiapa pun untuk mengamalkan agama mereka. Ya. Jadi Islam bukan saja membenarkan, menyuruh. Islam bukan saja membenarkan, menyuruh si ayah apabila si anak itu sudah sampai umur 10 tahun tidak sembahyang, maka ianya harus dirotan atau dipukul. Cuma bukan dipukul sampai cedera, bukan dipukul sampai sampai menderita. Saya fikir kes ini pun tidak dipukul sampai menderita. It was just a disciplinary act. Jadi nampaknya kerajaan Sweden tidak menghormati ajaran Islam. Jadi sebagai satu pertubuhan consumer, mungkin kita nak kena fikir kaedah supaya kerajaan Sweden menghormati ajaran Islam. Ya, mungkin kita nak kena bincang dengan kita punya affiliates di seluruh dunia, kaedah yang baik untuk send a message kepada kerajaan Sweden, sebab ini bukan kali pertama Sweden nampak melakukan perkara yang tidak menghormati kesucian Islam. Ini bukan kali pertama. Jadi maybe this time now for international Muslim action to Sweden. Ya. Because saya fikir Sweden banyak berniaga dengan negara-negara Islam. Sweden banyak berniaga dengan negara-negara Islam. Kereta Volvo dia dan truk-truk Volvo dia banyak dipakai di negara-negara Islam. Jadi kita harap tak sampai situ. Tak sampai ke itulah. Jadi kita cakap ni supaya perhaps this message gets to the Ambassador of Sweden here. Hormat orang-orang Islam yang nak menjalankan tugas mereka sebagai seorang Islam. Ya. Jadi apakah tindakan-tindakan yang kita akan buat bergantung kepada apa yang kita akan dapat sebelum hari Jumaat ini. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.